Okay, kita buka majlis kita dengan Quran bagi yang Muslim. Bagi yang Muslim tafakur lah. Dengan Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, alhamdulillah, pertama-tama sekali untuk minggu ketiga dapat bertemu lah untuk hari ini. So saya buat masa lab sebab apa ni, hari Khamis cuti, so ada session yang tak dapat saya involve lah. Dan minggu ni pun tak ada lab. So hopefully you all semua follow lah, dan kemungkinan ini saya punya praktis lah. Maksudnya minggu genap akan ada lab, minggu ganjil tak ada lab. So minggu yang ada lab, kelas seperti biasa lah, ikut slot. Minggu yang tak ada lab, saya akan buat kelas waktu lab. Itu saya punya perancangan lah. Boleh clear Boleh faham Okay, faham. So maksudnya lepas ni amalan macam tu. So kalau saya senyap ke, kata apa, bila waktu lab tu kita akan start 10.30 lah. Start pukul 10 lah. Korang ada masa you all untuk the last class kalau ada lah. Hello. Bahan suara dengar? Oh, dengar. Tiba saya punya ni jadi ni pula. Okay, boleh dengar suara saya? So, sorry lah. Saya sebab saya tak pakai apa-apa dah. Ada masalah sikit dengan mic. Boleh dengar suara saya? Kurang, dia macam jauh sikit suara tu macam jauh sikit. Jelas? Okay, jelas. Hopefully please respond kalau tak dengar. Takut juga. Sebab nanti kat seorang-seorang pula. Okay, jadi untuk session macam biasa lah. So attendant. So untuk attendant, kita start daripada bawah dululah. Umi Rahana. Okay, Tuan Muhammad Farhan. Kita apa tengok? Tan Mun. Ada ni Tan Mun ni. Ada. Okay, Siti Nur Syakinah. Okay, Sharifah Azila. Rahana Abdullah. Putri Aisyah. Nur Dini. Mana? Okay. Nur Nasrin Nadirah. Nurul Nasrin. Okay, Nur Fatihah. Atiyah. Okay, Nur Haris Muzammil. Teruslah Nurul Nasrin Nadirah. Ambil attendance teruslah. Okay.
Nur Haris Muzammil. Oh, dah ada sebut. Okay, Nawal. Okay, Natasha Nur Syahira. Okay, Muhammad Zulfaqar. Muhammad Zulfaqar. Muhammad Zulfaqar. Muhammad Zulfaqar. Tak ada Zamir Syauqi. Okey. Syahir Ramlan. Syahir Ramlan. Okey, Nakib Isnin. Muhammad Nakib Isnin mana? Nakib Isnin. Okey. Aziz Ashraf. Haziq Aknaf. Hakim Zam Talani. Hakim Zam. Okey. Firdaus Suhaimi. Okey. Fakru Amin. Fakru Amin. Okey. Izzat Daniel. Okey, Danish Furqan. Mana? Okey. Ashraf Asmad. Aiman Muhammad Yassin. Adam Daniel. Zikri Muhammad Zani. Okay, Nizar Bibit. Muhammad Nizar bin Bibit. Nizar? Oh, Nizar tak ada. Nizar tak ada, Nizar. 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 Irsyad Hakimi. Okay, Khairul Nisa. Masaji. Jual Bill Mix. Ni ha tadi ni. Izzah Khalidah. Okay, Azim Roshdi. Okay, Ana Syahirah. Okay, Arif Nakiuddin. Okay, Ardini Hamidah. Okay, Anis Farhana. Aisyah. Ahmad Luqman. Arif pun keluar kat ni. Ahmad Luqman. Tak ada Ahmad Luqman. Ahmad Adham. Adi Iskandar. Okay, ni Zabi masuk. Siapa Adi Iskandar? Okay. Okay, Nasrin Nadira dah masuk belum? Ingat keluar balik. Okay, Nizam Bibit settle. Okay, nanti hopefully attendant please lah untuk you punya recorded you print screen lah, you attend. In case kalau bila you check dengan SMAP, dalam SMAP tiba-tiba absent pula, kat situ hopefully you boleh update dengan you proof your attendance by
mungkin you boleh screen lah dia punya attendance tu. Kalau tidak payah juga. Okay, alhamdulillah tahu awal lewat sikit saya punya masalah. Okay, untuk hari ni kita go through tentang apa ni chapter 2 lah, diode. So sebelum kita go through tentang diode, actually diode adalah fundamental lah untuk you all. Kata the basic and fundamental device yang you kena follow after semiconductor, sebab after that diode will contribute dia punya characteristic similar to the BJT and the JFET. So itu yang paling penting lah untuk diode. Okay, jadi sebelum kita mula, hopefully please lah di peringkat sekarang saya yakin banyak assignment ataupun banyak kekangan untuk minggu ni, dah minggu 3 kot saya yakin lah, minggu 3. So ada pelbagai method yang lecturer minta you all buat. So mungkin bukan jadi satu orang kata dia mungkin dah satu ni mandatory ataupun no optional lah untuk you all sebagai student di era pandemik COVID-19 sekarang. Sebab jangkaan untuk kita untuk selesaikan kita punya kelas ni untuk face to face kita tak nampak lagi. Hopefully you kena ready lah. Sebab tu saya prepare to all my student dengan tiga method lah, 3 method to you all cover. Yang pertama kita ada pre-class session, yang kedua kita ada class session hari ni, dan the last kita ada pasca class session ataupun selepas class session tu saya upload lah discussion ni. So tolong jangan ambil mudah. Bila saya dah record betul, saya akan duduk YouTube, boleh tengok balik saya ajar. Hopefully saya orang kata jangan ambil mudah lah. Sebab contoh apa yang saya nak share lah, dari zaman student ni kadang-kala betul kadang kefahaman tu you boleh dapat melalui pembacaan sendiri. Tapi yang paling penting, ada orang kadang dia faham tapi bila waktu exam dia tak boleh jawab. Ada kes macam tu lah. Penting bukan sekadar info yang you dapat hari ni, tapi dia dah ilmu. Info dengan ilmu tu benda tu two different things lah yang you kena aware. Kalau info tu sekadar maklumat yang you tahu dan sekadar tahu, tapi kalau ilmu tu you boleh apply, you boleh gunakan. So hopefully dalam keadaan era pandemik ni, please orang kata capture lah this orang kata this method ataupun online juga meet lah. Dan kebanyakan universiti inilah cara ni, walaupun sekolah kalau kat lembah kelas tu memang habis lah, dilanjutkan lagi untuk 2 minggu. So maksud dia kat sebulan lah dalam satu sekolah. Tapi kurang-kurang you all ada pengisian yang hopefully apa assignment yang syarah janjikan tu boleh satu revision. Sebab macam saya kata dia, di universiti actually pembelajaran tu adalah berasaskan pelajar. Maksud dia student based oriented. Student maksud pembelajaran berasaskan pelajar. Bila berasaskan pelajar actually effort orang kata effort daripada pelajar tu lebih banyak daripada pensyarah. Kalau di sekolah dari sistem lain, kalau SBP dia ada cara dia, kalau MRSM ada kaedahnya, dan sekolah teknik ada cara ni, dan sekolah harian ada cara dia. Maksud dia sistem tu berlainan. Itu kalau di sekolah. Tapi universiti, kebanyakan universiti itulah cara ni, kaedahnya, di mana dia adalah student based oriented. Maksud dia semua yang pasal belajar dan belajar kena initiate sendiri you punya orang kata proses pembelajaran ni atas kapasiti kebolehan dia sendiri lah. Sebab apa? Sebab for the next level ataupun for the next orang kata stage, you will be prepared well to orang kata to open the new orang kata career yang you akan join lah. Itu saya nak aware kat sini lah. So jangan ambil mudah lah. Mungkin the next career yang you all akan orang kata
involved, kita tak tahu era pandemik ni. Walaupun bidang juruteraan ni luas, lagi on sebagai diploma ke juruteraan elektrik. Jadi kita banyak part lah yang boleh, orang kata boleh explore. Dia jangan rigid pada elektrik atau elektronik saja. Terlampau banyak. So ni salah satu part lah yang kita boleh belajar. Okay, itu sekadar selingan lah ataupun orang kata intitan untuk you come out, kata on the track. Itu paling penting lah. Hopefully still on the track, walaupun tak berjumpa. Sebab bila tak berjumpa ni, saya yakin lah you sekarang tengah tengok saya dengan pelbagai gaya je lah. Kalau di kelas tu confirm kita punya gaya tu semua adalah saya rasa seragam, sekata dan sama, iaitu atas kerusi, bilik kuliah, dan masing-masing mungkin tengah duduk atas, tengah menyandar kat meja lah. Pasti, tapi bila macam ni kita ada pelbagai gaya, dan kat situ elemen of adab tu yang kita kurang. Dan lecturer pun actually kami sebenarnya agak, orang kata, makin tak sihat lah bila keadaan macam ni. In term of physical, ialah tak bergerak kan, duduk. Jadi kalau jumpa pelajar ni, duduk kelas, duduk lab, orang jalan perlu juga. Ini duduk jadi tak sihat ni. Satu part yang kami sendiri lah yang hadapi. Okay, so untuk hari ni boleh kita continue untuk okay, terima kasih Zamil, Syoki. So hopefully yang kat rumah tu adapt lah dengan suasana semasa, ataupun ialah kat rumah macam-macam orang. Ada orang ada dia pelik ramai, ada orang dia anak tunggal, ada orang dia anak bongsu. So itu dah akan mencorakkan bagaimana you all kat rumah. So kalau di kampus okey lah kot, sebab situasi sama, kemudahan sama, ruang sama, kata semuanya sama. Tapi bila kat rumah ada orang pakai cara sendiri kan. Ada pakai apa? Ada orang dia pakai apa ni? Internet family yang mungkin kata unlimited data. Ada orang terpaksa panjat pokok. Satu part yang kita kena aware lah. Okay, untuk hari ni saya terus masuk pada kita punya tu masalah ni. Putus putus kejap. Itulah sebab lain lecturer pun sama. Dia pun komplain lah untuk hari ni agak tak unstable sikit data detection. Itu salah satu part yang kami sendiri terpaksa berjamaah. So kalau putus nak jerit pun saya tak dengar lah. Mungkin better miss call saya lah. Kadang-kadang cakap seorang-seorang ni, bila dah saya share slide saya tak nampak lah. Hopefully you boleh ni lah. Okay, ni kita punya chapter 2. So nota semua saya dah upload, termasuk modul So modul pun saya dah upload di outer, so boleh refer dan tak ada isu lah sepatutnya. Okay, insyaAllah jadi kita mula dengan chapter 2. So chapter 2 kita akan go to diode lah. So kat sini ada 2 part yang kita akan tengok. Yang pertama chapter, okay, untuk chapter ni ada banyak pilihan, ada lebih kurang banyak subchapter. Kita tengok RPP. So hari ni kita akan cuba cover 2 lah, iaitu load line analysis, and another one adalah rectifier, diode as rectifier. Okay, so kita akan cuba cover 2 ni untuk hari ni lah. So untuk pre-class session saya dah share khusus tentang load line analysis. Memang ni saja, dan dia tunjuk detail sebab tu saya share, dan ini tak ada lah dalam pre-class session. Just pre-class session yang saya allocate untuk you all tengok tu hanya durasi 6 minit, silap saya 6 minit. Dia memang tunjuk detail tentang load line analysis. So full
Hopefully siapa yang dah betul-betul tengok, korang dah dapat gambaran lah apa benda yang hari kita akan bincangkan. Rectifier tu saya akan buka. Rectifier ni pun actually ada 3 pecahan lah. Kita akan 3 pecahan. So nanti mungkin kita akan tengok kata just satu je kot. Lagi 2 tu kita akan go to the next week. Okay, sebut diode model. First kita akan tengok dulu diode model. Yang lepas kita dah belajar semiconductor dengan diode, basic diode karakteristik, yang di mana kalau last class kita dah bincang punya simbol. From this symbol kita tahu lah, daripada kiri from left to the right is allowed to flow, and while from right to left tak benarkan lah. So bagaimana karakteristik ni boleh terjadi atau boleh berlaku. So bagaimana dia boleh berlaku, bagaimana kalau pipe senang, kita buka, kita tutup, kita nampak kan physically kata injap tu bergerak. Kalau pipe lah, turun dia tutup, dan kita buka dia naik. Itu in term of physical structure. Okay, structure kita nampak lah. Maksud dia kalau ni pipe contohlah. So kita nampak dia punya injap dia bergerak, turun, dia akan tutup, dia naik, dia naik macam ni, air boleh mengalir. So itu kita nampak. Tapi in term of diode, macam mana dia boleh berlaku macam tu? So satu part yang kita dah discuss lah saya tak langsung, di mana inilah dia punya karakteristik, iaitu semiconductor. So hari ni kita tengok sikit tentang diode model. Sebab diode model ni dia ada banyak, dia ada 3. So bila kita tengok ni model 1, second model and third model. Okay, ni first model, second model and last third model. So ini adalah karakteristik diode model. So maksud dia daripada 3 karakteristik ni, 2 ni adalah, satu adalah theoretical and 2 ni adalah based on practically. Ni macam mana? Maksud dia reality ni, reality ni macam mana? Reality maksud dia bagaimana diode tu berfungsi secara real adalah melalui second dengan third model. So untuk idealnya, secara teorikalnya, secara teorinya, diode kalau tengok fungsi ni mudah. Dia sebut mudah sebab apa? Dia macam, kalau dia hanya fungsi dia kalau daripada kiri ke kanan dibenarkan, kanan kiri dia tak benarkan. Maksud dia ada 2 condition. So untuk first condition ni yang dipanggil forward bias. Ini adalah forward bias. So dia bertindak seperti mana switch. Forward bias. So maksud dia kalau first model ni, secara teori ni, kalau sepatutnya diode ni, kalau ideal ni, fungsi diode macam ni lah. Bila forward bias, dia tak ada, orang kata no current will stop, ataupun tak akan ada apa-apa resistance atau any potential difference antara diode. Yang kita tahu lah, Dan yang kedua, keadaan bila reverse bias. Ini adalah keadaan reverse bias. Dia terbalik. So bila dia reverse bias, kita dari kanan ke kiri. So seperti mana switch, kita nampak switch kalau close dia akan connected, kalau open dia akan kata disconnected lah. Itu secara idealnya. Okay, so ni untuk first model for diode. Okay, second model, maksudnya realitinya ini yang will be happen in the physical, ataupun bila you connect, you beli satu diode, you connected to the real circuit. Jadi akan terjadi 2 bentuk karakteristik lah. Kita tengok yang second dulu, baru tengok third. Okay, untuk
second model, kalau tengok sini, ni dia punya komponen dia. Iaitu dia ada pertambahan apa ni? Voltage. Kenapa ada voltage? Persoalannya, kenapa ada voltage? Okey, yang lepas kita dah bincang semiconductor. Dan saya dah tekankan untuk elektronik, dia ada two material yang orang kata memang closely kita akan connected ataupun closely kita akan nak tak nak kita akan terlibat dalam elektronik, iaitu ada dua material, iaitu yang pertama silicon. Kita dah tengok dia punya atom structure. Yang kedua kita ada germanium. Saya lepas So untuk silicon saya dah terangkan secara detail sebab bagaimana dia boleh jadi macam ni. Actually ada dua faktor. Yang pertama sebab ada PN junction. Yang kedua sebab ada depletion layer. Hopefully you boleh masih ingat lah apa maksud depletion layer, apa maksud PN junction. Mungkin just sedikit review lah, sebab bila saya banyak-banyak review ni kurang you boleh connected antara the last lesson dengan the current lesson kita kena go through lah. Okay, ni kalau ni dia punya structure diode yang lepas kita dah tunjukkan. Dan kita ada dua material, kita ada P type dan kita ada N type. Betul? Masih ingat? Masih ingat? Hello? Okey. Ni sekarang seorang ni. Hopefully masih ingat Okey. Okey, PN junction apa? PN junction. So PN junction yang ni lah. Yang pertama, muka dengan muka. The last material of the P type will touch to the N type. Itu PN junction. Depletion layer pula. Okay, depletion layer itu yang kita akan tengok Itu depletion layer actually adalah satu layer halus. Ni yang kita dah bincang. Saya pun dah bagi dua video related to the last class for week 1 and week 2 tentang bagaimana bila ada charge ni, maksudnya bila tak connected charge the P-type hole tu, dia akan duduk kat dinding. Hole ni duduk dinding kat sini, duduk sini. Untuk N-type dia akan ada elektron. So bila dia pompol itulah depletion layer. Ini adalah depletion layer. So sebab ada dua benda ni lah, kan ada depletion layer ni kan. So ada layer. So dua layer lah menyebabkan forward bias dengan reverse bias boleh terjadi two different kata effect. Kalau forward bias dia benarkan, kalau reverse bias dia tak benarkan. Macam ni dia boleh buat macam tu? Sebab ada benda ni lah. So bila ada benda ni, so ni in term of electron dengan proton, electron dengan hole. So akan adanya, kalau bahasa Melayu ialah force ataupun akan adanya force, ataupun in term of electricity kita tukar dalam bentuk potential different. Maksud dia setiap depletion layer ni ada potential different. You faham? Confirm ada potential different. So potential different apa? Dalam boot lah. So ni ada ni. Itulah dia potential different. You faham? So untuk silicon ni, ini fix. You hanya hafal saja. Kalau silicon type 0.7 volt, kalau germanium type 0.3 volt. So itu dia punya part. Tapi macam saya kata lah, sekarang practically kebanyakannya semua komponen kita just gunakan silicon saja. Kita tak gunakan germanium lah. Jarang kita guna germanium. Secara mudah je lah.
Okay, itu second model. For the third model, itu yang kita akan tengok. Dan actually second model itu yang kita akan gunakan untuk kita punya calculation. Maksudnya untuk pengiraan secara teori ni kita akan guna ni lah. So kita tak gunakan first model sebab kita confirm kita akan guna second model sebab karakteristik tu memang akan ada. Sebab benda different yang menyebabkan dia block bila diode ni bertindak conducting in reverse bias. Third model, kalau tadi hanya ada dua komponen, switch dengan bateri. Ini similar maksud dia orang kata apa diode akan berlaku bila fault bias. Kita akan buat macam ni lah. Begitu juga dengan third model ni. Third model ni dia tambah satu lagi iaitu resistance. So maksud dia akan ada resistance. So kalau ni kita ada internal voltage ataupun potential difference voltage internal voltage diode. So ini adalah internal resistance. So internal resistance maksud apa? Rintangan yang ada dalam diode itu pasti akan ada lah. Cuma untuk pengiraan kita jarang guna third model ni. Kita akan hanya fokus pada second model saja. So third model ni maksudnya kita akan anggap internal resistance ni equal to 0 ohm. Mungkin dia ada tapi terlampau kecil, mungkin micro ohm atau milli ohm. So bila kecil tu kita boleh abaikan untuk memudahkan pengiraan. Yang engineering relate to mathematics, dan dalam matematik kita banyak assumption lah, perumpamaan ataupun assumption ni maksudnya kita menyamakan lah. Kita anggap bahawa dia tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab nilai tu ada. Tapi bila kecil sangat, baik kita abaikan je lah. So memudahkan pengiraan. Okay, itu diode model. So ini kita punya untuk first subchapter ni soalan pun lebih mudah lah. Dan selalunya salah fault bias ke reverse bias, dia akan tanya ID atau VD. Itu kebiasaannya lah. So bagusnya benda ni actually kita review sikit lah Teorita punya lessons tu yang you all kena aware sikit lah. Sebab tu Teorita ni ada fundamental part yang kena tackle lah. Ok, ni contoh. Ni saya kata tadi, ni fix lah. So you hanya perlu hafal saja. Silicon 0.7, germanium 0.3 volt. So ni memang fix. Ok, ini dalam keadaan fault bias. So dengan menganggap ini kita punya litar kita lah. Dengan kaedah yang kita menggunakan kaedah ni terpulang lah, nak guna KVL atau KCL. Kalau KCL dia looping kan. So maksud dia start dari sini, point sini, jalan, kita jumpa negatif. So kita start dengan negatif E, keluar dia, jalan up, jumpa positif. So positif VD. Kenapa ni positif? Sebab ni passive component, ni pun passive component. Current masuk passive component, ni positif terminal lah. Untuk active component, current keluar. Itu yang you kena aware lah. Saya untuk teorita saya sangat strict pasal benda ni. Current keluar, dia positif terminal bagi active component. Active component bateri saja. Tapi kalau bagi passive component, current masuk yang positif. So dah jumpa VD, nampak keluar, jumpa pula VR plus VR equal to, sebab apa dah equal? Sebab lepas VR kita jumpa balik the same node, so equal to 0 lah. So ni kita punya part yang kita nak aware. Dan kalau tengok pada circuit ni kita cuba rearrange lah, di mana secara mudah dia boleh nampak lah VD plus VR equal to E. Dan dalam litar ni ID dengan IR.
Okay, ID dengan IR. Apa kaitannya? ID dan IR. Sama ke atau tak sama? Persoalannya. Sama ke atau tak sama? Ada soalan menjawab? Sama. Okay. Kenapa sama? Okay, sebab bukan for bias, sebab ni litar siri Dia litar siri, yang saya kata tadi lah. Kita terus maklum bahawa ID adalah sama dengan so sama So bila sama, kita tengok balik lah. Nanti the next. So kat sini dia buat persamaan. Sebab untuk the next first chapter ni, kita macam saya tunjuk tadi dalam slide tadi. Ni saya kata tadi. First ni kita akan task tentang load line analysis. So bila load line analysis, load ni saya nak tulis. Okay, load line. Okay, bagi litar ni, kita ada 3 komponen. E, diode and R. Antara E, D, R, mana satu input dia? Mana satu dia punya source? Antara E, D, R. Okay. E adalah kita punya input ataupun source. So output atau kita punya load kat mana? Okay, so selalunya load kita adalah R. Load atau output. Masih bersama Masih ada Okay. Bila saya bunyi tong satu tong, saya takut saya terkeluar sampai saya sampai saya tak perasan. Okay, jadi bila R tu adalah load. Okay, R adalah load. Ini R adalah load. So kita cerita tadi adalah kita nak pergi load line analysis. So kat situ kita dah nampak dah. So bila load analysis, actually kita fokus kita confirm akan pada R. Sebab R tu adalah load kita. So kita rearrange so dapatlah VR E minus VD. Sebab kita nak sebutan dalam R. Sebab tu dia buat macam ni. VR equal to E minus VD. Dan kita tahulah VD ni kalau silikon dah tahu dah. VD senang, tak payah dicari. Jangan nak pening kepala untuk cari VD. You hanya hafal saja. Dan untuk diode hanya ada 2 parameter saja. Tak 0.7 atau 0.3. Kalau tu tak hafal, payah. Sebab campur dua equal to 1 volt. So silikon 0.7, germanium 0.3. Macam ni dapat, tu dia dah kaji lah. Dia dah pattern, dia dah buat graf. Dapat situ dah. Okey. Tu yang you nampak. Sebab tu kita nampak fokus kita akan pada R. Sebab kita topik ni untuk load analysis lah. Sebab tu the next. Tu yang dia cerita pasal load line analysis. Bila load analysis masuk dia, kita akan fokus pada R. Okay, tadi kita dah ada equation kita iaitu VR equal to E minus VG. Yang pertama. Dan second, kita dah ada IG equal to IR. Okay, ini adalah equation kedua. Okay, the last topic chapter 1 tu, kita dah belajar dielektristik dan you pun dah kenalkan. Dalam lab 1 pun inilah yang kita buat. Iaitu kita akan buat
X, Y axis untuk X kita ada VD, dan kalau Y kita ada ID. Nampak ini karakteristik lah. So untuk ideal diode, LED 1 kita ada buat kan, macam tu pun untuk diode karakteristik lah. Okay, itu diode. Okay, ini untuk diode. So apa yang kita aim sekarang, dengan menggunakan same axis X VD, Y ID, same axis. So kita nak lukis load line analysis. Kita nak lukis apa? Load line pula. Kalau ini diode line, ni adalah diode lah. Ni diode. For the net kita nak lukis load line tak. So sekarang kita dah tahu kita ada dua persamaan ni. Dan kita dah aware bahawa paksi X kita adalah VD, manakala paksi Y kita adalah ID. So from equation 1 and equation 2, so macam mana kita nak tukarkan VD dan ID. So from this equation, so VR kita tahu lah sama dengan IR R, ataupun bila tengok the second equation, so IR equal to ID, so ID equal to R. Sebab from this equation kita nampak bahawa ini adalah linear graph. Macam nak tahu dia linear graph sebab dia tak ada square ke, dia tak ada cubic ke, power of 3, power of 4, tak ada. Itu automatik kita boleh nampak lah dia adalah line graph. Sorry, linear graph. So linear graph tak adalah power of ni, tak ada. Tak ada exponent tak ada exponent. Dia tak ada, mudah lah. So bila line graph, you dah belajar dulu kat sekolah. Untuk graph linear graph, Y equal to mx plus c. Betul? Masih ingat? Masih, okey. Masih. So M adalah gradient U, betul? Ataupun dia punya kecerunan, dan C adalah lintasan X. Betul So sekarang kita dah tahu Y itu ID. Manakala X adalah VD. So from equation 1 kita tukarkan. So VR sama dengan ID R, ni from equation 1 equal to E minus VD. Okay, sekarang saya nak similarkan ni, di mana Y equal to MX plus C. So sekarang Y saya adalah ID. So ini ID saya. So saya kena bahagikan equation ni dengan R. Bahagikan sebab saya nak tengok ID je. So dapatlah kita punya equation. Saya tulis kat bawah. ID equal to E over R minus VD over R. Okay. So ni equation 3 saya. Sebab saya nak bawa ke sini. Okay, sekarang saya dah ada. Sekarang X saya adalah VD betul? X saya adalah VD. So saya susun balik. So Y equal to MX plus C. So Y saya adalah ID, dah dapat, equal to X saya apa? VD. So VD dalam persamaan 3 ni dia darab dengan minus 1 over R. Betul? Minus 1 over R. Okay, plus E over R. Ni plus macam darab pula. Ya, betul. Okay,
So plus E over R. So E over R adalah pintasan X. Nampak? E over R adalah, pintasan X lah. Pintasan Y. Lupa pula. Pintasan Y. Pintasan Y. Soalan pintasan Y. So E over R adalah pintasan Y. Dan dia punya keturunan adalah, keturunan dia? Yes, negatif 1 per R. Dia faham So negatif 1 per R. Dan itulah the last equation kita, iaitu ID sama dengan negatif 1 over R times VD plus E over R. Inilah equation kita. Dan inilah dia punya log line analysis. Inilah log line kita. Lepas lukis ni, ni kita punya persamaan. Ni kita punya persamaan. So kita lukis, dapatlah line ni. Dan betul lah. Kita punya keturunan adalah negatif 1 per R. Betul lah. Kalau dulu kita belajar, kalau masih ingat, kalau keturunan M macam ni. Tapi kalau negatif M, jadi macam mana? Ya, bukan ke bawah. Dia berlawan arah. Dia macam ni. Jadi macam X lah. Dia pangkah. Macam ni lah. Satu sini, satu sini. Tu ya. Cara nak ingat macam tu je. So betul lah. Persamaan kita betul. So keturunan kita adalah 1 over R. So itu kita punya karakteristik lah. Yang saya nak ni. Saya sengaja relatekan anda dengan Y equal MX plus C sebab itulah cara engineering atau cara engineer di luar bekerja from mathematics model. So apa-apa kalau you perasan dekat luar sana, sebab saya pernah attend satu conference di mana seorang engineer Japan dia terangkan pasal rel kereta api lah. Kadang-kadang kita dapat tangkap pun apa dia cakap secara exactly sebab mungkin dia slang tu agak Jepun cakap English. Nak dengar apa dia cakap. Tapi kadang-kadang kita boleh tangkap apa yang nak sampaikan sebab dia orang kata deliver dia punya speech by the graph table. So itu salah satu part yang sebagai engineer itu yang kena prepare dalam kepala lah. You tak boleh lari daripada matematik, you tak boleh lari daripada math. Itu mainan je lah. Boleh faham? Sebab tu the simple way to communicate from engineer to engineer is by mathematics model. Graph, linear apa ni. Sebab tu yang untuk lab 1 saya approach you all untuk contribute sekurang ni you isi kata data tu dalam jadual yang you kena generate graph. Kurang-kurang ada elemen practically yang you kena aware bila you dah belajar, bila you dah berkejaya besok. Tu saya punya aim lah. Kurang-kurang nampak kata relation tu dengan industri. Okay, boleh So hopefully tu my method lah. Sebab hopefully saya tak nak you minded kat universiti kat kelas, no. But you kena tengok kat luar what the new practice, what the exact practically yang ada kat luar. So you kena adapt lah benda tu. Okay. So ini batu kita nampak, dan bila from this question kita boleh nampak lah bila paksi kita tengok balik. Kita tengok balik bila paksi Y0 ni paksi Y0 ni Y equal to 0. So Y kita adalah ID. So bila ID sama dengan 0, so apa terjadi pada graf ni? So dia akan 0 equal to negative R VD plus E over R, dan bila you rearrange you akan dapat E equal to VD. Sebab ni bawa ke sana jadi positif, jadi R dengan R dia boleh mati lah. Sebab R, bila R bawa ke sana jadi darab. So darab R bahagi R dapat 1 lah. So boleh matikan. Sebab tu pada pintasan
X E equal to VD. Sebab tu E. Nilai E kat sini. Tu dia punya relation lah. Dan untuk pintasan Y saya dah cerita tadi. Bagaimana dia dapat. So untuk pintasan Y kat sini lah. Di mana X equal to 0. Ini X equal to 0. Okay, itu saja. Hopefully boleh kot go through kita punya ni. Boleh, okay, cantik. Apa yang saya tunjuk kat anda semua ni yang bahasa mudahnya ni lah. Okay, sekarang kita dah ada 2 graf. For the next level, kita dah ada 2 graf. Yang pertama, kita ada diode karakteristik ni, warna biru ni, biru cair ni. Yang kedua, kita dah ada load line graph. So, bila kita plot dua-dua, kita akan jumpa satu titik intersection ataupun titik bertindih lah antara kedua graf, dan kedua graf ni dia panggil, titik ni dipanggil Q point. Ni ataupun bahasa ni adalah Q since point ataupun bahasa pasarnya lah operating banyak sangat lah campur-campur. Itu masalah yang tak boleh ada whiteboard lagi. Operating point, titik dia operasi, titik beroperasi. So inilah titik operasi di mana nilai diode dia kita tahu, inilah nilai VDQ bila dia operate, dan ini adalah nilai IDQ bila dia operasi. So bila sebut Q point tu, you aware lah, each as a direction point. Apa tu nak masuk ke apa? Okay, ada nak masuk Okay, nak masuk. Masuk, keluar balik. Okay, for ni example 1, kita ada 3 contoh. So first, determine the diode current ID. Macam sekejap, untuk load line analysis ni kebanyakannya soalan lebih pada tanya ID dengan dia tanya VD kebiasaannya. Lepas tu determine the variant tu using the second approximation model. Tu yang kena buat tu second model. Bila second model mudah dalam kepala, dia bukan sekadar Swiss, tapi dia ada different potential different ataupun nilai voltage ni lah. Dan dia dah mention kat sini dia adalah silicon diode. So kat situ dia dah mention dah what type of diode yang we are using. So from this equation kita nampak ini rumus ni dia dah ringkaskan lah. Yang tadi saya dah beri tu, yang from E equal to BD plus BR. So dapatlah, kita dapat tu ID equal to E minus VD over R. Macam ni dapat sebab kita dah tahu ID equal to IR. So dia dah masukkan dalam kita punya equation ni. So E 10 volt dan VD minus 7 sebab dia dah mention silicon. So divide by R 1K. So dapatlah 9.3 milliamp. Senang tak? Senang kan? Hello? Okay, senang. Boleh Senang. Okay, VD tu memang VD tu fix. VD tu memang fix. Ada dua nilai saja, 0.7 atau 0.3. Dia fix. 0.7 silikon, germanium 0.3.
Yes. Betul-betul. Dia akan mention. Soalan akan mention. Okay, so sepatutnya VD tu tak payah pening lah. Sebab dia dah bagi. Yang maksud dia fix. So, dia tak perlu pening. Ini simple ya. Okay, ni example dulu. Ni menarik sikit lah. Malam kelas pun ni yang saya suka lah. Okay, macam saya kata tadi, soalan dia katanya ID dengan VD. Dan dia dah mention dia guna germanium. Diode So germanium kita aware lah 0.3 volt. Yes, 0.3. So kat sini ID, nak cari ID So nak cari ID. So kat sini kita ada dua R1 and R2. So ini IR1 dan ini adalah IR2. Kalau tadi yang basic equation kita jumpa, betul lah equation ni, betul. Tapi untuk equation ni, circuit adakah ID sama dengan IR? Tak. So confirm tak. Confirm tak. Kat sini dah nampak dah. Titik ni ada campur ni. So pada note ni kita buat bawah. Yes. Kau ni pun. Kita ada I in dengan I out. Ni I out lah. So I out 1, I out 2. I out 2. So dah kata I in sama dengan I out. Itu yang teorita ni. Teorita. So kalau ikut sini maksud dia apa? IR1 equal to IR2 plus ID. Plus ID So ni dah tak valid. So ID equal to IR, you kena tengok circuit. Bukan mandatory macam 0.7 volt ni. Bukan Kalau 0.7 volt 0.3 and 0.7 volt itu memang mandatory lah. Dia tak akan berubah. Dia fix. Tapi ini tak fix lah. Dia kena tengok circuit. So kat sini dah berubah. So kat sini equation ni dah jadi. Kita start daripada sini. So E jumpa dia ni minus E ni plus. Macam mana betul plus sebab current masuk kat sini. Plus VR1. Okay, jumpa dia pula ni. Kat sini ada dua voltage. Itu voltage VR2 dengan voltage VD ni lah. Okey, persoalannya. Apa kaitan VR2 dengan VD? Okey, bila selari apa maksud dia? Yes, voltage sama. Itu yang hint yang you kena pegang. So you just ambil, nak mudah VR2 tak tahu berapa nilai. Kita ambil VD lah, sebab VD dah tahu. So plus VD. So bila selari kita pilih salah satu saja. Sebab sama je. Kita ambil kat sini, kita ambil kat sini. Ambil kat sini atau ambil kat sini sama je. So dah jumpa VD, patah balik. Jumpa nak sama, equal to 0. So untuk selari kita ambil salah satu. Sebab voltage dia sama. Kita ambil salah satu je. So kita nak cari nilai ID ya. So bila nak cari nilai ID, kita kena tahu ni ID IR1 minus IR2. So dua parameter ni kena tahu, IR1 dengan IR2. So IR2 senang. Sebab saya kata senang? Sebab VR2 equal to IR2 R2. So maksud dia apa? Kita tahulah IR2 equal to VR2 apa? 0.3. So 0.3 divide by R2. R2 4.7K. 5.7K.
So kalau tengok calculation ataupun kalau you tengok dekat calculator, tak buat lah 0.3 bagi 4.7. Okay, so dapatlah ni. Tak boleh ke? Oh, lambat pula dia keluar. Sekali keluar banyak. Okay, dapatlah jawapan 0.064 milliamp. Milliamp. So tu milliamp. So dah dapat. So ini selesai. Sekarang nak cari IR1 pula. So IR1 kita guna rumus ni lah. IR1. So dapatlah VR1 E tolak VD. So IR1 sama dengan VR1 equal to IR1 divided by R. So IR1 sama dengan E minus VD divided by R1. So boleh masuk dalam ni. So ni 16 tolak 0.3 divided by 5.1K. So 16 tolak 0.3 15.7 bagi 5.1. Okay. So dapatlah 3.08 milliamp. So dah boleh dapat lah ID. Dah boleh So 3.08 tolak lah 0.4. 0.4. So dapatlah jawapan 3.08 tolak 0.04. Dapatlah 3.016 milliamp. Okay, kat sini you kena aware please orang kata careful bila nak kira, sebab bila you kira dalam calculator IR2 ni actually dia akan dapat dia akan dapat jawapan 6.4 times 10 power of negative 5. So you kena pandai-pandai lah tukar dalam milliamp. Kalau boleh kita nak samakan, kalau ni milliamp, sini pun milliamp, yang ini pun kena milliamp. Bila sama baru solat biasa, sebab kadang bopoh sangat pelajar dapat jawapan tersolak je. Itu salah. Okay, so clear kot untuk contoh pertama, contoh kedua ni. Senang kan? Boleh ke? Boleh. Okay, next. Okay, next example 3 Example 3 nampak macam senang. So, soalan dia tanya ID dengan Vout. So ni Vout dia. So dia ID. So ID ni lah. Okay, current ID. Ini nilai current ID. Dan nilai ID untuk germanium dengan diode untuk silicon sama lah. Sebab ID ni sama bahasa siri. So kita buat lah. Ini kita punya IR. Okay. Untuk circuit ni, ID sama tak dengan IR? Sama. Satu sama nampak macam ada cabang ni. So sama Yang lain, pandangan lain? Ahli syurah? Sama. Sebab nampak macam cabang, boleh cabang sebab ni masuk, ni keluar. Ada not. Okey, dulu pun saya masa zaman belajar pun saya agak confused dengan benda ni. So kat sini you boleh nampak betul dia tarik keluar V not. So cuma persoalan ni dia boleh nampak dia tarik satu je kan. Jadi bila tarik satu tu, bila V not dia buat macam ni lah, V not.
So akan ada satu connection bawah ni automatic. Cuma isunya V0 sama tak dengan VR? Sama lah kan, sebab dia selari dan tak ada komponen lain kat sini. So dia sama So V0 sama dengan VR sebab dia selari. Dan kat sini bila sama, sebab nampak macam bercabang, tapi sebenarnya V0 ni dia hanya tarik untuk dapatkan voltage ni, dan kita tak tahu what type of circuit output yang kita nak. Contoh macam kita USB ni lah. Ini actually dia dah standby V0 kat luar. Cuma device apa yang nak masuk tu pulang. Okay. Dalam keadaan ni kita anggap bahawa dia tak connected kat mana-mana device. Sebab tu kita boleh cakap ID equal to IR. Dia faham Sebab kita tak tahu komponen apa. Melainkan kalau kat sini dia masuk V0, ada tu R. Tu boleh. Contoh dia buat, tiba-tiba ada R kat sini. Tu betul. Maksudnya kalau dalam keadaan ni, barulah R kedua ni tak ada, maksud dia ID equal to R tak pakai. Tapi bila dia tak mention device, dia hanya tarik V0 saja, so jangan confuse lah. Maksud dia actually tak ada apa-apa lah. Maksud tak ada apa-apa circuit yang sambung. Dia hanya nak tahu berapa voltage output. Dia maksud dia nak tanya voltage output, actually dalam keadaan ni voltage output sama dengan VR. So sebenarnya tak ada current pun kat sini. So tak ada current pun sebab dia bukan complete circuit. Sebab dia hanya node to node saja. Maksudnya node open node. Bila open node ialah jadi macam ni lah. Bateri. Okay, current memang tak ada. Current equal to 0 sebab open. Tapi V output. Contoh ni V in, ni VS. V output sama dengan VS. Itu je lah yang saya tekankan. Sebab dia open circuit. Hopefully clear lah. Takut you all confused. Takut ada yang confused. Sebab tu saya tekan kat sini balik lah. Korang nampak lah apa benda yang saya highlight kat sini. Okay. Jadi untuk soalan ni betul. Boleh guna. Boleh guna. So dia nak cari ID yang voltage out. So senang kot. Kita ada E equal to VD1 plus VD2 plus VR. Okay. Dan dia nak cari ID. Dia nak cari ID ya. Dia nak cari ID dengan VO. So sama lah step dia. Dia dah tahu bahawa ID equal to IR. So tukarkan sajalah. Itu di mana VR sama dengan E tolak VD1 minus VD2. Dan kita tahulah VR equal to IR over R. So E minus VD1 minus VD2 over R. So kita boleh kira lah berapa jawapan dia. 16 tolak 0.3 tolak 0.7 divide by 1K. So dapatlah jawapan ni. So kalau 15 bahagi 1K, dia akan dapat jawapan 15 mili lah. 15 mili lah. So ID. So ni nilai IR dan IR equal to ID. So dapatlah nilai ID kita. And VO dah senang lah. So V output equal to VR dan VR sama dengan ID times R. So ID 15 mA. Jarak R 1K. So dapatlah ni mili dengan K dia akan mati. So dapat 15 volt. Okay. Dapat
dapat jawapan. Clear. For boleh faham? Untuk simple je kot. Yang confuse lah. Penting memang Tolita akan diguna pakai. Tak nak tak lari ya. Okey, ni kita punya summary of the ni yang kita dah terangkan. So untuk forward bias, dia dah cakap tadi, bila apa masuk forward bias, bila positif connect to the anode dan negatif connect to the cathode. So bila ini berlaku, current boleh mengalir lah. Dan paling penting you kena nampak V bias ataupun V in mesti greater than V diode. Tu you kena nampak sebab ni adalah barrier. Macam kata dia, ni kita punya ni kan. Kita ada P dengan N type. So kita ada depletion layer ni. So ini adalah barrier kita. Barrier of diode. Penghalang lah. Ataupun dia punya tembok yang you kena lepas. So untuk forward bias, V in dia mesti lebih besar daripada VD lah. Untuk forward bias. Dan dia punya region narrow, halus je. So ketika ni dia punya region mungkin halus macam ni. Lepas tu dia boleh lepas. Dia boleh jumping lah. Ion dia boleh jump. Tapi untuk reverse bias, balik di mana negatif sama dengan anode dan positif sama dengan cathode. Dia just lawan arah lah. So bila macam ni, so circuit dia umpama terbuka lah. So kat sini terbuka switch dia terbuka, so tak ada current. So kat sini I equal to 0. So untuk reverse bias, bila dia berlaku? Apabila V bias less than VD. Maksud dia VD lebih besar. Ini untuk reverse bias. Forward bias greater than. Untuk reverse bias reverse less than. So dia punya depletion layer dia akan jadi macam ni lah. Ni PN type kita. So depletion akan jadi besar. So nak cross tu agak susah, tak dapat lah. Sebab tu dia kata depletion region is region luas, besar. Itu yang saya nak highlightkan lah untuk summary kita. Okey, boleh lagi kita masuk sikit untuk second part. Untuk yang saya kata tadi kan, sebab tadi saya kata kita akan sentuh dua benda. Lock line dah selesai. Yang kedua adalah rectifier. Inilah rectifier. Selesai, okay, kita nak pergi rectifier lah. Boleh Oh, alhamdulillah. Ke dah start masak tu perempuan? Rodah ni. Kan dia dah start masak. Duduk rumah ni. Mudah lah. Okey, ini kita dah start kenal. Selain kalau ideal diode sebagai switch. Maksud kalau sebagai switch macam ni lah. Ataupun dia terbuka bila dia reverse bias. The second function yang kita boleh nampak adalah rectifier lah. Rectifier ni apa? An electric circuit convert AC to DC. Pulsating ni maksud dia masih masih bercorak. Kalau you belajar AC macam ni, DC macam ni kan. So ni DC voltage. Macam ni adalah AC. Ni AC. Kita betul lah. Tapi bagaimana dia buat? Sebab kalau fikir kita dalam rumah. Contoh kat rumah.
Sebelum ini power supply yang kita masuk kat rumah tu, minimum confirm single phase. Bila sebut single phase, dia adalah AC ya. Sedangkan all electronic component elektronik, laptop, handphone, apa lagi semua komponen elektronik yang ada kat semua adalah sifat DC. Kebanyakannya dia running on DC. Rumah AC, power supply AC, tapi kebanyakan komponen guna DC sebab selalunya untuk AC voltage dia tinggi dan DC voltage dia rendah. Sebab tu end product maksudnya produk yang telah kita boleh pakai, pengguna boleh pakai, sepatutnya DC. Sebab apa DC? Sebab in term of safety ni lah. In term of safety iaitu voltage kena rendah. Voltage rendah barulah produk tu orang kata safely used by the customer. Boleh faham? Sebab tu kebanyakan komponen sebenarnya DC. Sebab dia dalam 5 volt. Sebab contoh power supply dekat kereta lah. Sekarang kalau dulu kereta lama payah nak cari. Sekarang kereta baru kebanyakannya confirm dah ada USB port. Betul? Betul USB port berapa volt? Ada yang tahu? Ke guna je? Berapa volt? Kat sini kena ambil tahu ni. Dia nampak kat sini 2.4 kan? Sebab tu dia baca lah. Kat sini tulis 2.4. Betul lah. Itu current. Voltage berapa voltage? 14. Apa? 5. Okey. Okey, USB port USB port. Sebut USB port confirm 5 volt bang. Kau jangan cari benda lain. Voltage sama tapi current ada berubah. Dia ada 3 type lah. Dia ada 1 amp, 2 amp. Ini higher lah, dalam 2.4 ataupun 3 lah. Dia untuk laju sikit. Tu yang high speed tu lah benda ni. Okay, kalau biasa dulu 1 amp je current. Tapi sekarang saya rasa kebanyakan komponen dah guna 2 amp. Current berubah, voltage sama. Boleh faham So rumah AC confirm lah. Sebab kenapa voltage dia tinggi? Sebab dia nak travel jauh ni. Kalau dia hantar voltage rendah, tak sampai sampai rumah. Dia silap dia sampai dekat rumah tu mungkin 0.4 volt. 0.4 volt komponen apa nak on? Tak boleh lah. Sebab tu TNB dia akan supply AC. Dia ada single phase dengan kita ada 3 phase. Dah belajar belum single phase 3 phase ni? Apa beza dia? Dah belajar? Hello. Dah Okey lah. Dia kena feedback. Kau tidak cakap seorang-seorang. Penat lah. Ni pun dah rasa penat ni. Buat duduk je. Kalau dalam kelas tu okey sikit. Ni duduk cakap penat dia hanya kat sini. Jadi dia tak main fizikal lah. Tu kat situ dia tak sihat sangat. Okey, tu sebab tu diode ni sangat penting lah. Sebab maksud dia apa? Nak convert daripada AC to DC, diode confirm ada, wajib ada. Ni nampak? Okey, untuk orang kata basic, contoh macam ni lah ni. Dia panggil apa ni? Regulator voltage ataupun regulator, nama elektronik regulator power lah.
Tapi ni selalu kata connector power on kan. Okey, selalunya dia panggil ni regulator lah orang panggil. Ataupun power supply system. Ni power supply system. Selalunya nampak kan. Sebelum dia sampai kat ujung ni, boleh nampak? Tak nampak. So sebelum dia sampai kat ujung ni, dia kena lalui 5 peringkat. So dia ada 4 peringkat. First rectifier, second filter, third regulator, and the last barulah first transformer. So kata macam pelik pula ni transformer. Susunan terbalik lah. Susunan dia terbalik pula. Susunan dia terbalik, maksud dia apa? First transformer, second rectifier, third filter and the last regulator. Barulah sampai load. Load ni kita punya barang lah ni, load. So maksud dia macam mana ni nak tukar daripada sini jadi cantik 5 volt macam ni. Ni volt, ni 5. Macam mana dia buat? Ni lah blok dia. Ni lah blok. So hari ni kita pergi satu blok saja. Rectifier saja. Benda lain nak tak pergi tengok. Nanti kita akan tengok lah. So untuk rectifier, macam saya kata dia, rectifier dah banyak kaedah. Dia ada half wave dengan dia ada full wave. Half wave dengan full wave. Dengan the last dia ada yang transformer. Maksud dia guna transformer. Transformer pun akan ada 2 lah. Yang ni without transformer, ni without transformer. Untuk transformer dia boleh juga half wave dengan full wave. Sebab tu saya kata ada 3 tu. 1, 2, 3. Okay, for ni first untuk half wave. Half wave rectifier. So untuk half wave rectifier, saya dah cakap tadi, kita pergi go through dulu half wave rectifier without transformer. Ni tanpa transformer. Maksud tanpa transformer tu, ni direct AC source. Ni AC source. Kita direct connected to the diode. Ni bersama. So tak ada transformer Dia tak ada transformer macam tu lah. So untuk half wave, nama pun half wave, kita tahu AC memang current macam ni, voltage macam ni. So dia ada 2, orang kata 2 direction, positif and minus. Ni untuk positif, ni untuk minus. So ni kawasan positif, ni pun positif, ni minus. Dia faham So bila keadaan positif, ni positif region. So V in greater than V diode. So bila greater than diode, dia adalah forward bias. Bila forward bias, current will flow in lah. Sebab tu kita akan ada output di sini. Dia out. Maksud dia hanya follow saja. Kalau contoh ni 5 volt, 5 volt lah. Kalau ni 10 volt, 10 volt lah. Ini teorinya lah. Teorinya macam tu. Praktikalnya kita akan discuss next. Tapi bila keadaan negatif ataupun negative region, apa akan berlaku? V in dia dah less than VD. So dia akan jadi reverse bias. Bila reverse bias, voltage akan terbuka. Diode akan terbuka. So no current. Nampak? Tak ada current So nilai dia adalah kosong. Faham? Kosong. So dia output dia akan jadi macam ni. Ada current, ada voltage. Sampai negatif dia akan kosong. Ada current, ada voltage. Kosong, ada current, ada voltage. Kosong balik. Sebab tu ini dia punya, orang kata, satu cycle dia. So ini dia punya satu cycle.
So bila dalam satu cycle ni nampaklah hanya separuh saja yang ada wave. Betul? Separuh saja. Yang ni saja dia. Yang ni kosong. Sebab tu dia panggil half wave. Boleh dapat? Boleh dapat? Boleh. Okay, saya tu kaedah. Ni lebih detail lah bagaimana dia buat half wave rectifier ni. Untuk forward bias macam ni, untuk reverse bias macam ni. So bila reverse bias dia open circuit, untuk forward bias dia close circuit. Ni open circuit ni open, ni close. So bila close dia kosong, bila open dia ada nilai. Okay, itu half wave. Untuk half wave ada satu formula yang you kena aware, iaitu V average. Hafal sajalah, senang. Iaitu V average adalah V peak out, output. Output bukan input. So output tu masuk dekat sini lah. Ni lah, voltage kat sini, berapa output dia. V peak output ni. Peak output, bukan V in output. V peak in output. Hopefully you nampak ni peak, puncak-puncak ni. Voltage puncak. Divide by pi. Kenapa pi? Kenapa pi pula ni? Apa ada pi pula? Sebab 1 pi 1 ohm pula, 1 ohm. Sebab 1 pi sama dengan 180 darjah. Amat. So ni matematik tau. Matematik tambahan. Sebab tu dia divide lah. So average peak output. Sebab ni 2 pi, total ni 2 pi. Tapi yang ada current hanya pada 1 pi saja. Sebab tu dalam 1 pi ni hanya ada 1 saja. Maksudnya dalam satu circle ni akan hanya ada satu puncak je. Sebab tu dia bagi 1 pi. So akan ada juga PIV. PIV adalah peak inverse voltage. Ni adalah equal to peak value on the input voltage and diode must be cable. Ni adalah peak inverse ni maksudnya yang negatif. Peak negatif. Nanti the next akan ada sikit. Ni contoh contoh yang nampak. Okay, kita ada V in kita, dia dah mention, dia tak sebut, dan sebut peak in. Dan ingat, kita guna selalunya kita akan guna second model. Kita akan guna second model lah. So bila second model confirm ada barrier voltage, iaitu untuk silicon 0.7. Sebab tu dia punya VP output kat sini dia akan minus dulu. Ni VP in, dia akan minus 0.7, dapatlah VP out. Berapa VP out kita. Kat situ you jangan terperangkap lah. Hopefully you aware kat situ je. Tengok time ni balik. Change contoh example. What average value? So average, V average sama dengan V peak output divide by pi of the half wave voltage. So dia dah mention of the half wave 85. So 85 ni rectify ni past tense. English lah pula. Bila past tense maksudnya output lah, hasil. Maksud ni adalah voltage out yang telah directifykan. So you just masuk saja dalam rumus average V peak out 50 divide by pi, dapatlah 15.9. So ni adalah V out V out. Kalau soalan, contoh soalan ni V in. Ni tak ada. Kalau soalan dikata soalan tu V in, you kena aware kat situ lah. Maksudnya kita tolak dulu. Kalau rectify ni maksudnya dia setelah dia rectify. Okay, ni effect of variable potential. Sama saja. Cuma okay, secara idealnya betul. Kita dapat macam ni. Untuk half wave lah. Idealnya. Tapi praktikalnya akan ada offset sikit. Delay sikit. Sebab apa ada offset? Sebab ada
barrier. Itu kita nilai dia adalah 0.7 lah. Selalunya kita ambil silikon lah. So maksud dia ialah kita cakap untuk forward bias Vin kena greater than Vd. So selagi Vin tak greater than Vd, so selagi tu dia akan selagi Vin tak ni, so dia akan menjadi reverse bias. Bila reverse bias, dia open loop lah. Itu yang kita awal. Bila open loop, no voltage and no current. So sebab tu kosong. Faham? Dia faham Sebab tu ada offset lah. Tu saja kot yang bawah saya sama. Okey, masih bersama saya? Okey. Tidak apa. Ini pun saya pun dah tengok tak sempat sebab semalam sampai full wave. Ini saya rasa sampai sini je kot. Kita sampai dulu suku lah. So untuk the next example ni, okay, ni last kot lah yang kita nak discuss. So the dimension draw the output voltage of the each rectifier for the indicated input voltage. So baca soalan betul-betul. So ni adalah input. Soalan tadi output, ni input. So ni input. So dia kena aware lah. Bila input, kita tahulah dia suruh cari output voltage V out. So V out sama dengan V in minus VD. So V in, sebab apa ini V in? Ada barrier kan? Ada barrier ni. Barulah sampai V out. So kalau V in dia 5, tolak. So untuk 0.4001, kalau 4 ni selalunya untuk diode saya rasa dalam lab saya dah mention. Kalau IN 4 XXX ni confirm silikon. Tapi kalau IN 3 1 ni confirm germanium. Tu dia punya simbol lah. So ni silikon, ni pun silikon. So just 0.7 lah. Untuk ni so dapat 4.3. Untuk ni manakala ni 100, so sama 100 minus 0.3 dapatlah 0.7 sebab silikon so 9.3 volt. Okay, boleh senang je kan. Cuma jangan confuse dengan soalan. Dia bagi input voltage ke atau dia bagi output. So kena. Okay, saya rasa tu saja lah untuk hari ni. Saya stop kat sini kot. Untuk ni ada apa soalan? Tak ada. Dah agak dah selalu macam tu lah. Berapa orang lagi? 40. Oh. Aduh, saya termenung pula tadi. Termenung lah. Tengok video lah. Tengok apa termenung. Ramai ke Lembah Kelang sini? Orang Lembah Kelang ramai ke? Arif Nikyudin orang Lembah Kelang? Orang Lembah Kelang ke? Bukan, mana? Ulu Selangor sekali tu Selangor. Selangor PKPB So nak agak terhad sikit lah kan dia punya ni. Okay, selamat lah. Saya rasa tu saja. Tak ada soalan So apa-apa boleh PM saya, boleh tanya soalan soalan sampai saya untuk kelas untuk kita hari ni untuk minggu 3. InsyaAllah saya recorded ni saya akan upload lah. Untuk minggu 3 tak ada quiz. Lebih terbaiknya lah. Akan ada pilih-pilih. Yang penting dia punya assignment kita selawat lah kot. Menyambut bagi Muslim lah. Banyakkan selawat untuk esok. Bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga ada ibrah lah.
Kalau kat kelas ni ada something saya nak share, tapi kat bidang online ni payah sikit. Tapi tak apalah. Korang ada input untuk anda. Okay, itu saja dekat saya. Terima kasih atas masa yang diberikan. Jumpa lagi untuk next week yang keempat. Okay, hopefully apa yang video modul dengan slide saya ni, hopefully orang kata mula-mula ni orang kata the best time lah untuk you go through sikit-sikit slow. Jangan terus tak tengok mentang awal sem kan. Hopefully jangan macam tu lah. Hopefully you capture something, get something lah walaupun tak banyak. Okay, itu saja. Terima kasih. Bagi Muslim minta tanggungan. Kafaratul majlis dan solat. Dia punya katanya nak minyak sawat. Okay, terima kasih Tuan Mahmud, Aisyah, Al-Qudin, Nakib, Engineer Zulfaqar, Kenapa. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.